Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 1 April bersama saya Nazira Syariat dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Kita saksikan dulu tajuk utama malam ini. Penjawat awam dapat duit raya RM500. Juga Sultan Ibrahim bertitah, "My honeymoon is over." Berita baik untuk penjawat awam dan pesara kerajaan selepas memberi bayangan tiada cuti tambahan sempena Aidilfitri, kini penjawat awam menerima berita gembira apabila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan duit raya RM500. Bantuan khas kewangan Aidilfitri itu akan diberikan kepada semua pegawai penjawat awam grade 56 dan ke bawah, termasuk lantikan kontrak bermula 5 April ini. Manakala bagi pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan tidak berpencen bakal menerima RM250. Kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas keuangan Aidilfitri sebanyak RM500 kepada semua penjawat awam grade 56 ke bawah, termasuk lantikan kontrak, dan RM250 kepada semua pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan veteran yang tidak berpencen. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata bantuan khas itu mengambil kira peningkatan kos sara hidup dan perbelanjaan persekolahan. Pengumuman itu dibuat ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan bersama warga Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya. Bantuan itu mengekalkan tradisi bantuan khas perayaan sebagaimana dilaksana sepanjang 10 tahun lalu. Pada 23 Februari lalu, bayaran insentif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam sebanyak RM2,000 telah disalurkan. Bercakap dalam majlis sama, Datuk Seri Anwar menzahirkan rasa sedih dengan isu rasuah dan salah guna kuasa yang membabitkan Jabatan Kastam di Raja Malaysia. Kejadian terbaru itu dilaporkan berlaku di bahagian kargo Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA sehingga menyebabkan kerajaan menanggung kerugian RM2 bilion. Dan sehingga kini dengan mendapat maklumat daripada badan-badan penguatkuasaan termasuk SPRM, pimpinan dan pimpinan kanan penjawat awam masih terhindar dari masalah penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Tetapi masih berlaku kecurangan-kecurangan yang bagi saya sangat mengesankan dan menyedihkan. Termasuk di berita baru ini dari Jabatan Kastam. Jelasnya, biarpun masalah rasuah itu hanya membabitkan jabatan kecil di bawah kastam, tetapi ia membabitkan nilai yang besar. Tambahnya, masih ada orang yang meremehkan isu rasuah walaupun hal itu menyebabkan kerugian besar kepada negara. Jumaat lalu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mendedahkan jumlah keterisan akibat kegiatan sindiket penyeludupan membabitkan anggota kastam di kargo KLIA mencecah RM2 bilion bagi tempoh 3 tahun. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki untuk menumpukan usaha memerangi rasuah secara habis-habisan di negara ini. Sri Paduka sekali lagi menegaskan bahawa memerangi ancaman rasuah sebagai musuh nombor 1 negara adalah antara tumpuan utama dalam pemerintahannya. Menerusi hantaran Facebook, Sultan Ibrahim menitahkan, "My honeymoon is over, now go catch the bees," menandakan bahawa telah berakhirnya tempoh bulan madu. Baginda bertitah demikian ketika menerima menghadap Tan Sri Azam Baki di Istana Negara pagi tadi. Pertemuan yang berlangsung kira-kira setengah jam itu menyaksikan Tan Sri Azam mempersembahkan mengenai perkembangan terkini agensi penguatkuasaan itu kepada Sultan Ibrahim. Dalam pertemuan itu, baginda turut berkenan mengurniakan sebekas madu lebah
kepada Tan Sri Azam. Pada 19 Mac lalu, Sultan Ibrahim bertitah baginda akan memulakan cara pemerintahan yang sebenar selepas tempoh bulan madu tamat apabila genap 2 bulan baginda memegang tampuk pemerintahan negara. Ketika itu baginda menegaskan yang baginda memikul amanah Raja-Raja Melayu untuk menjaga kepentingan rakyat dan negara. Januari lepas. Baik, menjelang Aidilfitri, bekalan beras putih tempatan masih tidak kelihatan. Tinjauan berita Al-Hijrah, kedua pasaraja besar di sekitar ibu kota mendapati tiada langsung beras putih tempatan dijual. Rak jualan beras hanya dipenuhi beras import. Tinjauan di Pasaraya Maidan Masjid India seperti dijangka tiada beras tempatan yang dijual. Hanya beras import pelbagai jenama memeriahkan rak jualan. Menurut pengurus pasaraya itu, kegagalan pembekal melakukan penghantaran mengikut perancangan menjadi punca ketiadaan stok beras tempatan. Beras lah beras tempatan ke beras import ke kita order. 30 ke 40 paket. Apa yang kita order memang dapat. Tapi cuma beras tempatan je lah kurang sikit. Sebab kita ada hantar report dekat HQ. Dah bagi tahu dengan HQ. Biar beberapa supply tempat tu tak dapat nak delivery. Tapi kita dah report dengan buyer dah. Sebab ramai customer cari yang beras tempatan. Ramai yang cari tapi tak ada stok. Jelasnya situasi itu tidak hanya berlaku di pasaraya tempat dia bekerja sahaja, tetapi turut memberi kesan kepada cawangan-cawangan lain. Sementara itu, pencarian beras tempatan di Pasaraya Giant Batu Cave juga menunjukkan situasi yang sama. Bekalan beras putih tempatan tidak kelihatan dan hanya beras import yang memenuhi rak pameran. Situasi itu menimbulkan pelbagai persoalan kepada pelanggan. Macam pelik. Pasar kita ada dalam dekat 70% kan. Kita punya beras tempatan ni. Tapi macam mana boleh tak ada dalam pasaran? Dekat yang supermarket besar-besar macam ni kan. Tu yang saya pun fikir macam apa terjadi beras tu pergi. Kalau yang kat Malaysia ni kan ada yang mampu, ada tak mampu, ada yang kuala yang tak mampu tu kesianlah kenalah wujudkan balik beras tempatan. Kalau beras tempatan ada akak mintalah kalau yang dengar ni kerajaan ke apa kan, PBT ke, tolonglah pantau macam mana kan. Yang penting kita nak rakyat tu nak yang terbaik lah. Kekecewaan pelanggan terselah apabila mereka terpaksa bergantung kepada beras import yang lebih tinggi harganya. Pelanggan turut menuntut tindakan segera daripada pihak berwajib untuk menyelesaikan masalah ketiadaan bekalan beras putih tempatan, lebih-lebih lagi ketika musim perayaan. Pembeli projek rumah wilayah Persekutuan Romawib Residensi Hektar Gombak bakal menerima kabar gembira selepas Ramadan nanti. Timbalan Menteri Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Datuk Aiman Atirah Sabu berkata, projek perumahan yang diklasifikasikan sebagai perumahan sakit itu kini dalam proses libat urus dengan pihak pemaju untuk menyelesaikan masalah berbangkit dengan kadar segera. InsyaAllah kita sedang berusaha bertungkus lumus untuk membantu para pembeli dan pada masa yang sama berlibat urus dengan pihak pemajuan dan semua pihaklah untuk supaya kita dapat selesaikan isu ini bersama-sama dan sekarang sedang ada beberapa tindakan, intervensi dan juga usaha-usaha. InsyaAllah mungkin selepas daripada Ramadan ini akan ada sedikit berita gembira untuk ke arah pemulihan. Bagaimanapun jelasnya, projek tersebut tidak termasuk di dalam 5 projek yang berstatus sakit dan kembali lancar pada tahun ini. Kediaman residensi Hektar Gombak dijangka siap pada 2021 lepas dan telah membebankan 2,400 pembeli yang kini sudah masuk tahun kelima. Beliau berkata demikian dalam sidang media status terkini Task Force Projek Perumahan Swasta Sakit dan Terbengkalai di Kuala Lumpur pagi tadi. Sementara itu, Datuk Aiman Atirah memaklumkan dalam tempoh Januari hingga 29 Februari 2024 lalu, sebanyak 88 projek membabitkan 10,560 unit perumahan swasta telah berjaya dipulihkan dan ia membabitkan nilai pembangunan kasar atau GDV sebanyak 8.23 bilion ringgit. Jumlah projek tersebut merangkumi 81 projek yang telah berjaya mendapat sijil perakuan siap dan pematuhan CCC.
5 projek berstatus sakit kembali lancar dan 2 projek terbengkalai berjaya dipulihkan tahun ini. Jelasnya 2 projek perumahan swasta terbengkalai yang telah berjaya diselesaikan ialah Taman Daya Astana Square Kepong Selangor yang telah memperoleh sijil kelayakan menduduki CFO dan perpaduan haid fasa 1 dan 2 Kuala Pilah Negeri Sembilan dan selesai melalui kaedah penyelesaian pembeli oleh kerajaan negeri. Tambahannya lagi, statistik setakat 29 Februari lepas menunjukkan terdapat 230 projek lewat, 462 projek sakit dan 115 projek terbengkalai dengan keseluruhannya membawa nilai GDV sebanyak RM201.75 bilion. Untungnya berwakaf. Jom berwakaf melalui MyWakaf PTPTN untuk kelangsungan dana pendidikan tinggi. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Yayasan Wakaf Malaysia PTPTN di RHB Islamic Bank melalui nombor akaun 212-4576-00625991. Setiap sumbangan kepada MyWakaf PTPTN layak mendapat potongan cukai 10%. Layari www.ptptn.gov.my untuk info lanjut. Peniaga didakwa edar dadah terlepas tali gantung. Seorang peniaga yang didakwa mengedar dadah 6 tahun lalu terlepas hukuman mati selepas dilepas dan dibebaskan Mahkamah Tinggi Butterworth hari ini. Keputusan tersebut dibuat Hakim Fatihah Idris selepas pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie menyebabkan mahkamah membebaskan tertuduh Lim Chon Kwang, 31 tahun. Lim dituduh mengedar dadah berbahaya jenis monoacetyl-morfin seberat 185.71 gram pada 29 November 2018 di Simpang Ampat seberang Perai Selatan. Dia dituduh melakukan kesalahan mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 39B-2 Akta sama. Sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum mati atau penjara seumur hidup. Pihak pendakwaan yang diketuai Timbalan Pendakwa Raya Sariza Ismail sebelum ini memanggil 7 saksi untuk memberi keterangan ketika perbicaraan berlangsung. Tertuduh yang gembira dengan keputusan mahkamah sempat berterima kasih kepada peguamnya K. Mahindran serta memeluk ibunya yang turut hadir di mahkamah pagi tadi. Sementara itu, Mahindran ketika ditemui di luar mahkamah memberitahu pihak pendakwaan memanggil 7 saksi untuk memberi keterangan. Tetapi keterangan saksi keempat meragukan serta tidak kukuh menyebabkan anak guamnya dilepas dan dibebaskan oleh mahkamah. Selain itu, ujarnya tiada keterangan sokongan untuk mengaitkan barang atau dadah yang ditemui atas meja dengan tertuduh. Pasangan kekasih mengaku bersalah atas pertuduhan mengabaikan kanak-kanak berusia 3 tahun sehingga meninggal dunia dalam kejadian di sebuah taman perumahan di Port Dickson bulan lalu. Bagaimanapun, Hakim Mahkamah Session Seremban Datin Surita Budin menetapkan sebutan semula kes untuk laporan forensik pada 2 Mei depan. Ibu kanak-kanak itu, Nur Aini Harun 42 tahun dan Muhammad Khairul Syamsua Isra 38 tahun, dituduh mengabaikan mangsa dengan niat sehingga menyebabkan kematian kanak-kanak itu, Nur Airin Afia Muhammad Pazli. Mereka didakwa melakukan kesalahan itu dari 18 Mac hingga 24 Mac 2024 antara jam 12 tengah hari hingga 6.45 petang di sebuah rumah di Taman Mayung, Port Dickson. Berikutan itu, kedua-dua tertuduh didakwa di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-kanak 2001 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda RM50,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Timbalan Pendakwa Raya Nur Syafina Muhammad Razwan memaklumkan kematian kanak-kanak itu disebabkan mukanya tersembam ke atas jalan raya dari kenderaan. Mahkamah kemudian menetapkan jaminan RM20,000 dengan seorang penjamin untuk setiap tertuduh dengan syarat perlu melapor diri di balai polis berhampiran setiap bulan. Pada 27 Mac lalu, media melaporkan polis menahan seorang lelaki di Bandar Sunggala, Port Dickson bagi membantu siasatan berhubung kes seorang kanak-kanak perempuan berusia 3 tahun yang meninggal dunia selepas lebih 10 hari terjatuh dari sebuah kenderaan.
Siasatan awal mendapati kejadian berlaku ketika suspek yang dipercayai teman lelaki kepada ibu mangsa ingin membuka pintu van semasa berhenti di sebuah kedai sehingga menyebabkan kanak-kanak itu tersembam ke atas jalan raya. Polis masih menyiasat berhubung dakwaan mengenai seorang guru pedofil di Maktab Rendah Sains Mara MRSM Tumpat. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun bagaimanapun meminta orang awam tidak membuat sebarang spekulasi berhubung dakwaan itu. Beliau juga meminta sesiapa dari sekolah berkenaan sama ada pelajar atau guru yang mempunyai maklumat untuk tampil membantu siasatan dengan jaminan identiti dirahsiakan. Kita masih dalam siasatan. Kes-kes begini kita akan dapat OTI, order to investigate. Jadi kita dah dapat dan kita telah mula membuat siasatan secara mendalam lah. Pada peringkat awal kita hanya bila dapat report tu kita pergi bertanyakan ada kebenaran ke. Jadi selepas ini bila kita dapat order to investigate kita akan secara lebih perinci. Jadi kes ini saya minta jangan ada spekulasi yang. Tambahnya, proses siasatan sedang dijalankan dan dijangka selesai dalam masa sebulan. Setakat ini, 4 saksi termasuk guru lelaki yang didakwa melakukan perbuatan itu sudah dipanggil bagi direkodkan keterangan. Majlis Amanah Rakyat Mara dilaporkan sebelum ini telah menggantung tugas guru berkenaan dan akan membuat siasatan menyeluruh terhadap dakwaan guru yang terbabit dengan kes pedofilia terhadap pelajar di sebuah sekolah berasrama penuh yang dikelolakan institusi itu. Dan dalam perkembangan berbeza, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata polis akan mengubah strategi kawalan sempadan di Sungai Golok yang cetek akibat musim kemarau bagi mencegah sebarang kegiatan jenayah rentas sempadan. Beliau bagaimanapun enggan mendedahkan strategi berkenaan, namun perbincangan mengenai kawalan itu sudah diadakan melibatkan pasukan gerakan AM atau PGA. Di kawasan-kawasan yang cetek, yang kering airnya, kita akan ubah strategi dan semalam telah perbincangan telah dibuat dan kita akan menengok hasil tindakan yang kita telah buat. Dan saya telah mengarahkan semua OCPD memperkemaskan di second layer. Sebab first layer ni dijaga oleh PGA dan juga tentera. So kita lebih kepada second layer. Apapun jika perlu, polis akan masuk kawasan tanggungjawab yang diberikan kepada unit-unit lain. Jika kita lihat keadaan ini berlalu rasa. Tambahnya, antara lokasi yang mengalami air cetek membabitkan beberapa kampung termasuk Jeram Perdah dan Gual Tok Deh di Rantau Panjang. Oleh itu, kawalan di kawasan berkenaan akan dipertingkatkan. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kelantan siang tadi. Media sebelum ini melaporkan para Sungai Golok yang menyusut disebabkan cuaca panas dan kemarau menyebabkan sekurang-kurangnya 3 lokasi di sungai itu cetek sehingga boleh dilalui hanya dengan berjalan kaki. Walaupun ada warga negara yang tidak berjaya mendaftar dan mengemaskini profil di Pangkalan Data Utama atau PADU, Kementerian Ekonomi akan menggunakan data pentadbiran sedia ada untuk menentukan kelayakan individu berkenaan bagi tujuan penyasaran semula subsidi. Menterinya Rafizi Ramli berkata kementerian akan membentangkan perancangan penyasaran semula subsidi kepada jemaah menteri bulan ini. Tambahnya, jika ada keperluan, pihaknya akan mengumumkan pembukaan semula PADU untuk tempoh singkat bagi tujuan pendaftaran dan kemaskini selepas kerajaan membuat keputusan bentuk dan mekanisme subsidi bersasar. Menurut kenyataan yang dikeluarkan, 58.7% rakyat negara ini bersamaan 17.65 juta individu telah mengemaskini profil di sistem PADU sebelum pendaftarannya ditutup semalam. Kes demam denggi dilapor meningkat iaitu 3,041 kes pada Minggu Epidemiologi ke-12 tahun ini berbanding 2,905 kes pada minggu sebelumnya. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan berkata 4 kematian dilaporkan dalam tempoh berkenaan iaitu dari 17 hingga 23 Mac lalu.
Jelasnya kumulatif kes sebanyak 41,565 kes berbanding 26,222 kes bagi tempoh sama tahun lalu dan 28 kematian dilaporkan berbanding 17 kematian bagi tempoh sama tersebut. Pada minggu ke-12, 141 lokasi direkodkan berbanding 161 lokasi hotspot pada minggu sebelumnya. Daripada 141 lokasi itu, 118 lokasi di Selangor, 13 di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 6 lokasi di Pulau Pinang, 2 di Perak, 1 masing-masing di Negeri Sembilan dan Johor. Sementara itu, 4 kes chikungunya direkodkan pada minggu ke-12 dengan jumlah sehingga kini 13 kes. Manakala tiada kes Zika di Kesan. Katanya musim perayaan menyebabkan pergerakan masyarakat meningkat sekaligus meningkatkan risiko peningkatan jangkitan demam denggi. Justru Datuk Dr. Muhammad Razi mengingatkan orang ramai untuk berjaga-jaga dan mengambil langkah pencegahan sepatutnya. Mari sama-sama kita contohi akhlak terpuji baginda sallallahu alaihi wasallam dengan menjadi mukmin yang paling pemurah khususnya dalam Ramadan. Riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling pemurah dan menjadi lebih pemurah pada bulan Ramadan. Mari berwakaf kepada pembinaan kompleks tahfiz anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia dengan nilaian RM350 per kaki persegi sebagai bekalan saham pahala di akhirat kelak. Selepas ini, tentera Zionis berundur dari Hospital Al-Shifa. Masih bersama berita Al-Hijrah, kita beralih ke perkembangan di Gaza. Selepas 14 hari mengepung Hospital Al-Shifa dan membunuh lebih 400 orang, tentera Zionis akhirnya berundur. Namun serbuan itu meninggalkan kehancuran yang teruk pada bangunan terbabit. Susulan tindakan itu, pihak berkuasa Pertahanan Awam dan Perubatan Gaza pergi ke hospital berkenaan bagi proses pemulihan. Tentera Israel berkata pengunduran mereka itu selepas mendakwa telah membunuh lelaki Palestin bersenjata, merampas senjata dan dokumen risikan. Zionis berkata lagi serbuan ke atas fasiliti itu sebelum ini tidak akan melibatkan orang awam, pesakit dan pasukan perubatan. Namun hakikatnya golongan itu yang terbunuh. Sejak kepungan pada 18 Mac lalu, WHO melaporkan 21 pesakit terkorban manakala mayat orang awam bertaburan di perkarangan dan jalan sekitar hospital. Kepungan dan serangan di kompleks Al-Shifa menyebabkan bangunan dan mesin perubatan musnah sepenuhnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disahkan menghidap hernia dan keadaan itu memaksa pemimpin berusia 74 tahun itu menjalani pembedahan dalam bius penuh. Walaupun diheratkan, namun kerja-kerja membunuh rakyat Gaza tetap diteruskan selepas tugas jahatnya di pangku timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kehakiman Yarif Levin. Pembedahan itu berlangsung di kala rundingan baharu gencatan senjata Hamas Israel di Kahirah. Ia juga berlaku ketika desakan puluhan ribu rakyatnya yang mahu pemimpin penjenayah itu meletak jawatan. Rakyat Israel turut menggesa Netanyahu segera mencapai perjanjian gencatan supaya tebusan mereka dibebaskan serta menuntut pilihan raya segera diadakan. Namun sebelum menjalankan pembedahan semalam, Netanyahu dalam sidang medianya berkata dia optimis pembedahan akan berjaya dan akan segera kembali bekerja. Ini pembedahan keduanya selepas menjadi Perdana Menteri pada 2022. Hernia atau angin pasang merupakan keadaan di mana kandungan pada satu-satu ruang tubuh badan dan kebiasaannya abdomen membonjol keluar dari kawasan yang biasa ia berada dan membentuk kantung hernia. Sementara itu, rakyat Palestin meragui kredibiliti kepimpinan kerajaan baharu negara itu yang mengangkat sumpah semalam. Namun Perdana Menteri baharunya Muhammad Mustafa berkata keutamaan kepimpinannya ketika ini adalah untuk menamatkan perang. Mustafa berkata pihaknya akan berusaha menyatukan semua institusi dan juga bertanggungjawab untuk Gaza. Sebelum ini, pihak berkuasa Palestin tidak mempunyai pengaruh di Gaza sejak Hamas mengambil alih kuasa di sana pada 2007 daripada parti Fatah pimpinan Mahmud Abbas. Mustafa, seorang ahli ekonomi dan telah lama menjadi penasihat Abbas, berkata pembinaan semula wilayah-wilayah Palestin terutama Gaza adalah matlamat utamanya ketika ini. Dalam pada itu, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Anthony Blinken menggesa Abbas membuat pembaharuan dalam pentadbiran terbaru ini.
Kabinet baru ini terdiri daripada 23 menteri berportfolio dengan 6 daripadanya dari Gaza, antaranya bekas Datuk Bandar Gaza City, Maged Abu Ramadan dan 4 wanita. Memaknakan Ramadan dengan memberi. Penderitaan rakyat Gaza sudah tidak terperi. Sekelip mata hilang apa yang mereka miliki, dari harta benda, sanak saudara hinggalah nyawa-nyawa yang mereka kasihi. Semuanya hilang depan mata mereka sendiri. Jom bersama kami memaknakan Ramadan kali ini dengan memberi, bantu Gaza dan Yaman seikhlas hati. Mereka benar-benar menanti bantuan dari anda yang murah hati. Sekian untuk malam ini. Saya Nazira Syariat dan Juru Bahasa Isyarat Amin Zuhaili Mansur. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjalani ibadah puasa.